Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam tahun 6 hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-16. Tajuk kita Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Murid-murid boleh bersama-sama dengan Ustazah buka buku teks muka surat 149 hingga 153. Strategi Nabi Muhammad SAW berdakwah dan kesannya. Strategi pertama, mengukuhkan agama Islam dengan membentuk masyarakat mengikut acuan Islam, menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan, melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama, menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Memperkasakan ekonomi umat Islam dengan mengutuskan pemotongan zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Jizyah ialah cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam. Strategi kedua, menekankan tanggungjawab berdakwah. Peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim sama ada lelaki atau perempuan. Saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Strategi ketiga, menjalinkan hubungan luar. Menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Menerima kedatangan delegasi kabilah Arab, baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Kesan daripada dakwah Rasulullah SAW. Terbentuk masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang yang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Cabaran berdakwah. Banyak cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika berdakwah. Antaranya ialah menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka Kota Mekah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Perang Hunain berlaku di Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Khawazin dan Bani Saqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 120,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Perang Tabuk berlaku di Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh.
Menghadapi golongan munafik. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antaranya ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Iktibar daripada perkembangan dakwah Islam, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Yang kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Yang ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh kerana dengan ilmu, kita dapat menangkis da'iyah daripada musuh Islam. Sebagai rumusan, dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, kini Islam telah berkembang ke seluruh dunia. Sekian dulu daripada Ustazah setakat hari ini. Terima kasih kerana mendengar video pembelajaran ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.